Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke platform PDPR SMK Padang Terap 2021. Dalam kesempatan ini, cikgu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri khasnya kepada semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Terap. Cikgu juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim PDPR live streaming yang menjemput cikgu untuk bersama-sama berkongsi pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru ini. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat menterjemahkan kejayaan untuk semua. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan topik pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 5 bagi meneruskan unit 1 iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Sebelum kita melangkah lebih jauh, suka cikgu ingatkan kepada anak murid semua, topik ini sangat penting kerana dalam tempoh kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ini mungkin dapat membantu kita untuk menangani permasalahan yang timbul. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, tujuan unit ini diperkenalkan adalah untuk mendidik murid mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk mencapai taraf kesihatan yang optimum, hidup bebas dan selamat. Selain itu, murid diberikan penekanan kemahiran menangani tingkah laku seksual seperti amang seksual, mengatasi masalah penagihan berulang dan mengawal ketidakstabilan emosi serta konflik dalam kehidupan berkeluarga. Untuk maklumat semua, standard pembelajaran yang akan sama-sama kita ikuti dalam topik ini iaitu kita akan teruskan dengan topik dengan tema 3.0 iaitu pengurusan mental dan emosi. Standard pembelajaran yang perlu kita penuhi pada hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti adalah diharapkan murid-murid dapat menjelaskan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi, dapat menjelaskan kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi dan mengaplikasi kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Ingat, emosi yang tidak stabil boleh mengakibatkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Ketidakstabilan emosi individu menyebabkan kegelisahan, murung, sedih, tidak menaruh sebarang harapan yang tinggi dalam hidup dan tidak mampu bergembira seperti orang lain. Yang terkesan daripada emosi yang tidak stabil tentunya akhir sekali akan membawa kepada kemurungan. Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta kehilangan minat dalam melakukan aktiviti seharian. Jadi ini akan menyebabkan kita sentiasa merasa lesu, gelisah, sedih dan pesimistik terhadap kebolehan sendiri. Pengurusan emosi itu penting supaya gejala-gejala seperti ini tidak berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Apakah situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi?
kita perlu ingat, gangguan emosi tidak mengenal usia. Malah boleh berlaku kepada setiap individu seawal usia kanak-kanak. Remaja akan mengalami perubahan perkembangan dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Selain itu, perubahan dari segi peranan dan tanggungjawab, sama ada di rumah atau di sekolah, boleh menyebabkan remaja mengalami tekanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan salah satu daripada ketidakstabilan emosi pada peringkat ini. Apa situasi yang boleh menyebabkan atau mempengaruhi ketidakstabilan emosi? Ada 3 perkara yang diberikan penekanan dalam topik ini. Yang pertama, kegagalan dalam peperiksaan. Kita dalam tempoh pandemik COVID-19, negara masih lagi mengamalkan perintah kawalan pergerakan. Sekolah telah ditutup untuk sebarang aktiviti PDPC secara bersemuka. Sudah tentu bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini, memikirkan pelbagai kemungkinan yang akan terjadi. Mampukah kita menghadapi situasi yang mencabar ini? Sudah tentu, apabila kita memikirkan kegagalan dalam hidup kita, ini akan menyebabkan emosi kita terganggu. Stres atau tekanan semasa belajar merupakan salah satu tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang apabila kita mengharapkan sesuatu yang sukar untuk kita capai. Kegagalan dalam peperiksaan akan menyebabkan kita merasa tidak selesa. Apatah lagi, kita diberikan harapan yang tinggi oleh ibu bapa kita. Tekanan yang dirasai merupakan ketidakbalas fizikal. Emosi dan mental ini akan menyebabkan ataupun menyumbang kepada ketidakstabilan emosi yang berterusan. Sudah tentu, ketidakstabilan emosi ini akan menjejaskan ataupun stres dan tekanan ini akan menjejaskan waktu tidur kita. Setengah individu akan hilang selera makan dan mengelakkan diri mereka dari terlibat dalam aktiviti sosial. Senario ini merupakan petanda masalah kesihatan mental yang lebih serius dan membawa kepada ketidakstabilan emosi. Jadi, apabila kita terlalu memikirkan tentang peperiksaan, kita jangan fikirkan soal gagal. Yang penting, kita mesti menanamkan dalam diri kita semangat untuk terus berjaya. InsyaAllah, kita mampu menangani stres ataupun tekanan ini. Seterusnya, yang dikaitkan ataupun yang situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi kita ialah perpecahan dalam keluarga. Keluarga yang tidak harmoni akan menyebabkan kestabilan emosi anak-anak terganggu. Apabila berlaku perceraian, anak-anak akan tertekan kerana terpaksa berpisah dengan ibu bapa dan adik-beradik. Keadaan ini menyebabkan ketidakstabilan emosi yang boleh menyebabkan berlakunya kes seperti lari dari rumah, terlibat dalam gejala sosial seperti penagihan dadah dan masalah sosial yang lain. Kita hidup dalam sistem berkeluarga. Sebab itulah menjadi peranan kita bersama untuk mewujudkan satu keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Perpecahan, perpisahan dan perceraian dalam institusi keluarga lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Apapun ini boleh dielak dengan perasaan kasih sayang sama kita. Dan akhir sekali, yang berkaitan ataupun yang menyebabkan stres yang sering dihadapi oleh anak-anak pelajar ialah masalah dalam persahabatan. Perbuatan mengejek dan menghina, keadaan fizikal rakan antara perkara yang mengundang
kepada perselisihan faham dan pergaduhan. Kadang-kadang di sekolah, apabila kita tidak bertemu lama dengan rakan kita, mungkin kita suka mengejek tentang susuk tubuh badan. Jadi ejekan ini akan mewujudkan satu suasana yang tegang, satu suasana yang tidak diingini, dan kesannya akan membawa kepada perenggangan dalam hubungan persahabatan. Pergaduhan atau perselisihan faham dengan rakan sebaya, jika tidak ditangani dengan baik dan bertoleransi, boleh menyebabkan ketidakstabilan emosi. Sebab 80% daripada masa remaja lebih banyak dihabiskan bersama dengan kawan-kawan. Kerana itulah hubungan dalam persahabatan ini penting, supaya apabila kita mewujudkan perhubungan yang baik, ianya akan dapat mengelakkan stres. Untuk maklumat semua, data menunjukkan kes-kes stres di negara kita sangat memberi kesan. Bukan sahaja melibatkan remaja yang berusia 19 hingga 25 tahun, tetapi juga melibatkan remaja yang berusia 13 hingga 16 tahun. Ada kes-kes bunuh diri yang melibatkan remaja. Ini semua disebabkan oleh mereka perlu memikirkan tekanan yang dihadapi. Apatah lagi dalam tempoh kita berada dalam perintah kawalan pergerakan ini, apabila masa untuk bersama dengan kawan-kawan di luar rumah dihadkan, apabila pergerakan kita dihadkan, sudah tentu kita akan merasai satu tekanan. Adalah penting untuk remaja menggunakan pemikiran yang positif untuk menghadapi segala permasalahan ataupun tekanan yang disebabkan oleh keadaan ini. Baiklah, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini untuk melihat mengapa pentingnya sebagai seorang remaja untuk kita mengurus ketidakstabilan emosi. Ingat, ketidakstabilan emosi akan berlaku apabila emosi tidak stabil. Emosi yang tidak stabil akan mendatangkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Setiap perubahan yang berlaku dalam kehidupan boleh menyebabkan remaja mengalami kemurungan serta tidak meletakkan harapan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Namun, jika masalah ketidakstabilan emosi ini dibiarkan, berkemungkinan akan menimbulkan masalah kesihatan yang lebih serius. Mengurus kestabilan emosi adalah penting. Bagaimana kita nak mengurus kestabilan emosi kita? Pertama, apabila kita ingin membuat keputusan, kestabilan emosi sangat penting dalam membuat sesuatu keputusan. Kerana apabila emosi kita tidak stabil, kita tidak dapat berfikir secara rasional dan tidak berupaya membuat keputusan, walaupun keputusan itu sangat mudah. Contohnya, pada peringkat ini, dalam usia kita 13 sehingga 17 tahun, tempat yang sepatutnya kita berada adalah belajar di sekolah, ataupun dalam tempoh PKP ini kita dikehendaki belajar di rumah. Tapi suka cikgu ingatkan di sini, terdapat sebilangan pelajar ataupun rakan-rakan kita dalam tempoh yang mereka sepatutnya belajar di rumah. Mereka membuat keputusan yang luar biasa apabila mereka memilih untuk bekerja. Sebahagian kita pelajar tidak lagi mengikuti kelas-kelas PDPA, tidak lagi mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru yang sepatutnya mereka ikuti, tetapi mereka telah memilih dalam tempoh mereka tidak perlu hadir ke sekolah ini untuk bekerja. Sedangkan sebagai seorang pelajar, mereka perlu memilih untuk belajar, bukannya bekerja. Jadi inilah keputusan yang perlu dibuat
Dan apabila kita ingin membuat keputusan, kita harus memikirkan masa depan kita. Dan yang penting, kita mesti stabil segi emosi. Kita harus melihat ke depan, kerana kehidupan di depan sana adalah lebih mencabar. Sebab itu, untuk tempoh ini, keputusan yang perlu dibuat oleh anak pelajar ialah terus belajar dari rumah. Dan dalam tempoh yang mencabar ini, gunakanlah apa saja platform dan medium yang ada untuk kita buat ulang kaji pelajaran supaya kita dapat menghadapi peperiksaan yang akan berlangsung nanti dalam keadaan yang tenang dan benar-benar bersedia. Seterusnya, kepentingan untuk kita mengurus ketidakstabilan emosi adalah supaya kita selalu merasa gembira dan ceria. Pengurusan emosi penting supaya kegembiraan itu dapat kita aplikasikan sebenar-benarnya dalam kehidupan kita. Perasaan gembira akan membuatkan kita sentiasa merasa tenang dan fikiran kita menjadi stabil. Kita tidak boleh terlalu memikirkan sesuatu perkara yang di luar pemikiran kita. Ini akan menyebabkan perasaan kita tertekan. Sebelum menghadapi peperiksaan, jangan fikirkan soal kegagalan. Kita hendaklah sentiasa riang, sentiasa bergembira, dan hidup kita akan menjadi lebih ceria. Emosi yang stabil akan lahir dari perasaan yang riang-ria. Di samping itu, pengurusan emosi ini juga penting kerana melalui emosi yang stabil akan melahirkan perasaan empati, kerjasama, bertolak ansur, dan saling memaafkan. Perasaan ini akan menggerakkan hubungan dalam masyarakat. Ingat, hari ini isu-isu remeh sahaja sudah menyebabkan masyarakat menjadi renggang. Antara laksa Johor dan laksa Kedah juga menjadi polemik. Sedangkan masyarakat dalam keadaan menghadapi situasi pandemik ini, kita perlu lebih kepada penyatuan. Kerana penyatuan dalam masyarakat itu amat penting, supaya melalui penyatuan itu akan lahirlah emosi yang stabil, seterusnya masyarakat yang positif. Kita beruntung kerana masyarakat kita berada dalam keadaan yang tidak seperti di setengah negara. Kalau kita mengambil contoh apa yang sedang berlaku di Palestin misalnya, kanak-kanak di sana tidak dapat menghadapi pembelajaran sebagaimana yang kita dapat. Sedangkan mereka berada di rumah sahaja. Rumah mereka sedang dibom oleh orang-orang Israel. Ini yang berlaku. Sedangkan di negara kita, kita masih boleh lagi belajar di rumah secara aman dan selesa. Gunalah kesempatan ini untuk kita meneruskan sesi pembelajaran kita, supaya apa yang kita belajar pada hari ini akan dapat memberikan kejayaan kepada kita di masa hadapan. Anak-anak yang dikasihi sekalian, badan dan minda yang sihat akan menyebabkan emosi kita stabil. Walaupun kita dalam tempoh PKP, di daerah kita masih lagi dibenarkan aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak melibatkan acara perkumpulan. Misalnya, kita masih lagi boleh bersenam, kita masih lagi boleh menunggang basikal, ataupun kita boleh melakukan aktiviti kesihatan ataupun kecergasan di rumah. Ingat, gaya hidup yang sihat seperti bersenam, tidur yang cukup, dan diet yang betul akan membantu untuk memberikan emosi kita dalam keadaan yang stabil. Walaupun kita tidak ke sekolah, pastikan kita tidur awal supaya kita dapat bangun lebih awal untuk mengikuti sesi PDPR yang bermula seawal 7.30 pagi. Cikgu dapati ramai dalam kalangan kita mengambil kesempatan dalam tempoh PDPR ini untuk berjaga malam. Sebahagian besar menghabiskan masa di platform media sosial, menghabiskan masa bersama dengan telefon bimbit sekadar untuk bermain game-game online yang memudaratkan
bukan sahaja memudaratkan kesihatan kita, tetapi memudaratkan juga mental dan emosi kita. Ingat, permainan game-game online ini lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Kita sanggup berjaga malam semata-mata untuk bermain game, tetapi kita tidak sanggup untuk mengikuti kelas-kelas yang telah diberikan oleh guru-guru. Emosi yang stabil akan terganggu sekiranya kita terus melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah ini. Cikgu harap kita dapat berhenti untuk menghabiskan masa kita daripada melakukan kerja-kerja yang tidak membawa sebarang faedah. Gunakanlah peluang untuk kita belajar di rumah. Gunakanlah masa yang ada untuk kita hidup secara sihat dan aktif. Anak-anak pelajar, akhir sekali, emosi yang stabil membantu kita berkomunikasi secara rasional. Berkomunikasi dalam kalangan ahli keluarga dan rakan dapat mengurangkan tekanan sekaligus menyihatkan dan menstabilkan emosi kita. Kita sentiasa perlu berhubung, sentiasa perlu bercakap dengan ibu bapa kita, bukan sekadar untuk menyatakan apa juga masalah, tetapi pada saat ini mereka adalah guru terbaik bagi kita. Kita tidak dapat bersama dengan guru di sekolah, tetapi masa kita lebih banyak di rumah. Mungkin sebahagian daripada apa yang cikgu ajar di sekolah tidak difahami oleh ibu bapa kita, tetapi sekurang-kurangnya, kalaupun kita tidak bertanya kepada mereka, kalaupun kita tidak mampu untuk dididik oleh mereka belajar seperti yang diajar oleh cikgu, apa yang perlu kita buat, kita belajar apa yang cikgu ajar. Itu juga merupakan satu rangsangan emosi yang baik, yang menunjukkan komunikasi yang sangat berkesan antara seorang anak dan antara anak dan ibu bapa. Teruskan berkomunikasi supaya emosi kita sentiasa stabil. Kemahiran untuk mengurus ketidakstabilan emosi sangat penting. Mengurus ketidakstabilan emosi perlu ada dalam diri remaja. Tujuannya adalah untuk menambah baik mutu serta kualiti kehidupan. Ingat, pengurusan emosi yang baik akan berjaya mengawal perasaan marah dan tindak balas negatif, serta bijak memilih tindakan yang tepat semasa menghadapi sebarang masalah. Apa yang kita boleh lakukan untuk mengurus ketidakstabilan emosi? Yang pertama, banyakkan aktiviti kerohanian. Dekatkanlah diri dengan aktiviti keagamaan. Mungkin dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, kita tidak boleh ke masjid untuk bersolat berjemaah ataupun untuk mendengar ceramah-ceramah di masjid. Tetapi kita tidak dihalang untuk mendengar ceramah-ceramah melalui saluran media sosial yang banyak pada hari ini. Yang lebih penting, apabila kita setiap hari, apabila kita nak memulakan hari kita, bangunlah dengan awal, bersolat tahajud, solat subuh. InsyaAllah dengan solat itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan sekaligus akan menyebabkan emosi kita stabil. Berdoalah, kerana dalam tempoh pandemik ini hanya doa kita sahaja yang mampu untuk memberikan kelegaan kepada kita untuk menghadapi masalah yang sangat meruncing ini. Emosi yang stabil akan dapat membantu untuk kita menyelesaikan masalah. Yang kedua, ingat, kita jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Jangan ego dengan kehidupan kita. Akuilah kesalahan diri. Mengakui kesalahan diri adalah satu tindakan yang penting supaya kesalahan dapat dimaafkan dan perasaan menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, dan ketenangan ini akan membantu kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita tidak boleh terlalu ego dan memikirkan hanya kita yang betul. Andai kata kita melakukan kesalahan, akuilah kesalahan kita. Kalau
cikgu memarahi kita kerana tidak memasuki kelas PDPR online. Terimalah hakikat. Ada kes berlakunya pelajar yang apabila dimarahi oleh cikgu kerana tidak memasuki kelas PDPR online, sanggup untuk membuat report polis dan sebagainya. Ini merupakan satu tindakan yang sungguh tidak baik dan sangat negatif. Yang terbaik bagi kita adalah mengakui kesalahan kita dan memperbaikinya. Ini akan memberikan emosi kita lebih stabil. Seterusnya, untuk pengurusan emosi juga kita perlu sentiasa bersikap empati. Sikap empati yang dimiliki akan dapat menjadikan seseorang individu itu lebih peka akan perasaan orang lain. Contohilah bagaimana Ustaz Abid Liu, beliau sanggup bergerak ke serata tempat untuk melahirkan empatinya kepada masyarakat. Inilah sikap terbaik yang ditunjukkan, yang perlu kita contohi. Di mana sahaja ada, apabila beliau mendengar tentang masalah yang dialami sama ada oleh masyarakat ataupun juga pelajar, beliau hadir untuk menyampaikan semangat. Ini menunjukkan sifat empati yang tinggi, dan remaja harus mengambil contoh ini supaya dengan sifat empati ini kita dapat mengurangkan tekanan emosi orang lain. Kita mungkin lebih beruntung berbanding dengan orang lain. Berkomunikasi secara berkesan juga penting. Komunikasi antara dua hala penting supaya remaja dapat menceritakan masalah yang dihadapi, terutama kepada ibu bapa, kaunselor dan rakan rapat yang dipercayai. Ibu bapa dapat mengetahui masalah anak mereka dan berusaha untuk mencari penyelesaian terbaik. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk bercakap secara langsung dengan ibu bapa kita. Kadang-kadang kita membiarkan masalah membelungi diri kita. Kita akan menjadi stres. Sebab itu, sekiranya kita ada masalah, jangan malu dan jangan segan. Maklumkan kepada ibu bapa kita supaya mereka dapat mengetahui masalah kita dan akhirnya mereka dapat membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Anak-anak pelajar, akhir sekali, jauhi sifat agresif. Sikap agresif akan membuatkan remaja tidak dapat berfikir secara rasional, terutamanya apabila sedang marah. Kita perlu berupaya untuk mengawal emosi ketika marah. Sentiasa bersifat tenang, sentiasa rileks, dan sentiasa berfikir secara rasional. Dengan ketenangan itu, insya Allah emosi kita akan menjadi stabil dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dan sebelum cikgu akhiri sesi PDPR cikgu pada hari ini, cikgu harap kita dapat melaksanakan latihan pengukuhan. Yang pertama, dalam buku teks, buka muka surat 144 dan buat latihan ini dalam modul yang telah cikgu edarkan. Kamu perlu senaraikan faktor-faktor positif yang boleh mendorong emosi individu menjadi lebih stabil. Senaraikan di sini, senaraikan dalam modul itu, dan kamu boleh hantar apabila sesi persekolahan dibuka nanti. Dan seperkara lagi yang perlu dilakukan, senaraikan aktiviti senaman yang dikatakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidakstabilan emosi. Kamu boleh bincang dengan saya jenis senaman yang sesuai untuk dilakukan melalui aplikasi WhatsApp selepas ini. InsyaAllah, dengan proses pembelajaran ini, cikgu harap kita akan dapat mencapai apa yang kita impikan. Terus belajar dari rumah. Kita jaga kita. Ingat, kita belum menang. Pandemik COVID-19 ini benar-benar telah memberikan tekanan yang sangat hebat kepada kita. Maka kita perlu kuat. Kita perlu sentiasa mematuhi SOP. Jangan keluar rumah jika tidak ada perkara yang penting untuk dilakukan.
Jangkitan ini boleh berlaku di mana sahaja. Kita perlu terus kuat untuk menghadapi situasi ini. Insya Allah kita mampu. Sekian daripada cikgu untuk sesi pada pagi ini. Semoga kita terus berjaya. Selamat ber-PDPR. Tim kita SMKPT terbaik. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.